Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syaza Azlin dan kami dari kumpulan 4 akan mempersembahkan tajuk 10 iaitu berkenaan dengan implikasi teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow ke atas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Sebelum itu, kita berkenalan dahulu dengan siapakah itu Abraham Maslow. Abraham Maslow ini dia merupakan seorang ahli akademik dan juga ahli psikologi Amerika. Abraham ini dia kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapa dan sering disingkirkan oleh kawan-kawannya. Kita lihat di sini dialog Abraham Maslow. Saya adalah satu-satunya anak Yahudi di tempat yang tiada jiran Yahudi, seperti menjadi satu-satunya anak kulit hitam di mana anak-anak kulit putih bersekolah. Itulah sebabnya saya selalu berasa tersisih dan tidak gembira. Tetapi itulah bagaimana saya dibesarkan di makmal dan juga di antara buku. Abraham Maslow ini belajar undang-undang terlebih dahulu untuk menyenangkan keluarganya. Kemudiannya barulah beliau memberikan tumpuan kepada bidang psikologi. Maslow ini pernah bekerjasama dengan dua orang mentor yang sangat hebat, antaranya ahli antropologi, tak lain tak bukan Ruth Benedict, dan juga ahli psikologi Chisholm Max Wertheimer. Maslow mula mencatat dua tingkah laku ini dan beliau menulis artikel yang sangat luas berkenaan dengan perkara ini. Hasil daripada usaha ini muncullah kajian dan juga teori yang sangat terkenal iaitu teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow. Baik, kita pergi kepada konsep teori ini. Maslow menerima tentang adanya tenaga manusia untuk berkembang dengan sihat dan mampu mencapai tahap kesempurnaan. Teori ini diperkenalkan setelah terbitnya buku beliau iaitu Motivation and Personality. Abraham juga menganggap individu ini akan terus bermotivasi oleh kerana sesuatu matlamat. Matlamat inilah yang akan dianggap sebagai satu keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira budaya, persekitaran dan juga perbezaan generasi. Di sebelah kiri ini, Maslow menerangkan keperluan manusia secara hierarki seperti piramid. Sekiranya keperluan peringkat bawah ini tidak dipenuhi, maka terjadilah masalah psikologi pada seseorang individu tersebut. Tetapi sebelum itu, kita lihat dahulu hubungan teori ini dengan amalan pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas. Aplikasi daripada teori ini ke dalam dunia pendidikan sangat signifikan. Guru boleh memerhatikan teori ini sewaktu guru menghadapi beberapa kesukaran untuk memahami persoalan murid-murid yang tidak melaksanakan kerja rumah misalnya, ataupun murid-murid yang tidak berasa tenang di dalam kelas, atau terdapat murid yang tidak memiliki motivasi untuk belajar. Kita akan lihat dalam perbincangan ini akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi bagaimana implikasi teori ini mempengaruhi proses pengajaran dan juga pembelajaran di dalam bilik darjah. Baiklah, seterusnya saya Muhammad Abil. Saya akan menerangkan isu dan permasalahan yang terdapat dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam teori ini. Yang pertama ialah fisiologi. Fisiologi ialah keperluan kepada makanan, minuman dan tempat tinggal. Di sekolah, murid kekurangan zat makanan yang menyebabkan mereka gagal untuk fokus semasa proses pembelajaran dan pengajaran berlaku. Seterusnya, bagi yang kedua dalam isu dan permasalahan iaitu keselamatan. Dari segi ini, murid memerlukan keselamatan diri sendiri dan persekitaran. Oleh itu, murid perlu diawasi oleh guru, terutama di dalam kawasan yang berisiko tinggi di sekolah. Yang ketiga pula ialah kasih sayang dan sosial. Guru mudah beremosi dan mengikut perasaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung yang boleh menjejaskan emosi murid untuk bergaul dalam kelas sama ada bersama guru ataupun bersama rakan mereka. Bagi isu dan permasalahan yang keempat pula iaitu nilai diri, murid kurang mendapat penghargaan dan penerimaan dari rakan sekelas mereka yang boleh menjejaskan sikap serta intelektual mereka. Perlu adanya penghargaan dari pihak guru untuk meningkatkan lagi keyakinan murid untuk lebih menonjol dalam bilik darjah. Bagi yang terakhir iaitu pencapaian hasrat diri, murid perlu diberi kebebasan untuk memilih aktiviti co-curriculum yang digemari tanpa paksaan. Paksaan yang dibuat oleh guru boleh menjejaskan sasiah dan akademik murid disebabkan oleh mereka tidak berpeluang untuk memilih.
Saya Ani Syaira, saya akan membuat penerangan tentang kajian lepas sebanyak 2 kajian pada bahagian saya. Pertama, cabaran pendidikan dalam novel-novel Ray Katagisu berdasarkan teori hierarki keperluan Maslow, yang mana kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran pendidikan yang dihadapi oleh watak utama dan mengkaji keberkesanan strategi keperluan hierarki dengan pencapaian pendidikan watak utama, yang mana kita tahu strategi keperluan hierarki ini meliputi kepada keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan rasa kasih sayang dan cinta, keperluan penghargaan diri dan juga keperluan penyempurnaan diri. Dan jika satu keperluan tidak dipenuhi, seseorang itu tidak dapat melangkah ke keperluan selanjutnya. Dan bagi kajian lepas kedua, iaitu teori humanistik Maslow dan kompetensi pedagogi, yang mana kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis teori humanistik terhadap kompetensi pendidik berdasarkan undang-undang dan menganalisis implikasi berdasarkan teori keperluan Maslow dan kompetensi pendidik, yang mana teori humanistik ini sama seperti keperluan hierarki Maslow yang meliputi kepada fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan rasa kasih sayang dan cinta, keperluan penghargaan diri dan keperluan penyempurnaan diri. Dan kita lihat keberkaitan dengan kompetensi pedagogi pendidik, yang mana ia meliputi pada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, sosial dan peribadi. Dan pengkaji lepas juga telah menunjukkan keberkaitan antara pendidik dengan keperluan fisiologi ini amat penting berdasarkan kepada kecerdasan, kreativiti, keadaan fizikal dan perkembangan kognitif. Saya Mastura Muhammad Nur. Saya akan meneruskan tentang kajian lepas yang seterusnya, iaitu kajian yang membincangkan tentang konsep menerima menurut Al-Ghazali dan Maslow, iaitu satu kajian perbandingan berkaitan elemen penerimaan. Di dalam kajian ini, menurut Al-Ghazali, setiap individu Muslim perlu mewujudkan konsep zuhud, redha dan tawakal dalam usaha untuk memenuhi keperluan hidup. Menurut Maslow pula, aspek penerimaan merupakan suatu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri. Menurut beliau lagi, manusia sukar untuk mencapai konsep penerimaan kerana manusia sentiasa berusaha untuk memenuhi setiap hierarki keperluan sehingga mencapai kepada keperluan penyempurnaan kendiri. Kajian terakhir ialah berkaitan dengan peran teori kebutuhan Abraham Maslow dalam pembelajaran IPA kelas 4. Di dalam kajian ini, penulis mengkaji faktor yang mendorong dalam pelaksanaan pembelajaran terhadap teori yang diterapkan. Pengkaji juga mengkaji cara guru dalam melaksanaan teori tersebut. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya mengaplikasi teori ini ketika guru berhadapan dengan masalah untuk memahami pelajar yang tidak menyiapkan tugasan sekolah, pelajar yang membuat bising di dalam kelas dan juga pelajar yang tidak berminat untuk belajar. Teori Maslow ini dapat menjadi landasan motivasi untuk manusia pelajari di dalam pendidikan. Teori ini mempunyai 5 tingkat keperluan. Pertama ialah keperluan fizikal, kedua keselamatan, seterusnya keperluan kasih sayang, perhargaan atau penghormatan diri, dan terakhir ialah kesempurnaan diri. Saya Nurismah binti Rizal. Saya akan membentangkan tentang perbincangan kajian. Yang pertama, keperluan fisiologi. Perkara ini adalah perkara utama yang harus dipenuhi. Keperluan asas seperti makanan dan minuman. Pelajar yang berlapar tidak akan dapat menumpukan segala perhatian semasa sesi PDP berlangsung. Penting untuk aktiviti pembelajaran mereka boleh berlangsung dengan lebih efisien. Seterusnya, keperluan keselamatan. Pelajar dapat meneruskan aktiviti PDP tanpa perlu merasakan sentiasa berada dalam keadaan yang tegang. Situasi tersebut dapat memberi impak yang negatif kepada pelajar. Pelajar tidak dapat menumpukan perhatian secara penuh kepada PDP kerana fikiran mereka yang terganggu. Contohnya, perbuatan buli secara fizikal ataupun secara emosi. Pelajar seharusnya merasakan selamat dan aman dari segi fizikal, mental dan emosi. Kesannya, proses pembelajaran berjaya tanpa ada bebanan luar yang merencat kecekapan mereka dalam menimba ilmu.
Yang ketiga iaitu keperluan kasih sayang dan sosial. Nicholas Efferini pernah berkata, kanak-kanak yang disayangi di rumah, pelajar akan lebih mudah untuk mengekspresi diri dan aktif dalam aktiviti PDP. Pelajar bergaul sesama mereka dengan rasa hormat dan kasih sayang. Contohnya, konsep pembelajaran abad ke-21 yang mengetengahkan kemahiran bersosial. Keperluan kasih sayang dan sosial ini juga dapat merangsang sifat kekitaan sesama pelajar itu sendiri. Saya akan membentangkan tentang poin keempat dan poin kelima daripada perbincangan. Poin keempat adalah keperluan nilai diri ataupun self-esteem. Ini juga dikenali sebagai penghargaan diri. Apabila keperluan nilai diri pelajar itu dipenuhi, ini akan menjadikan pelajar lebih berkeyakinan, bermotivasi serta berdaya saing dalam pembelajaran mereka. Keperluan nilai diri boleh diperkasakan melalui perhubungan sosial yang positif antara pelajar itu sendiri dengan ibu bapa mereka, guru mereka serta rakan sebaya mereka. Contoh cara untuk memenuhi keperluan nilai diri adalah melalui pujian daripada guru ataupun juga boleh melalui pengiktirafan yang tidak formal daripada pihak sekolah seperti pujian, hadiah, beasiswa serta tugasan dan juga tanggungjawab yang boleh dipikul oleh pelajar itu sendiri. Ini akan menambahkan keyakinan diri pelajar dan merasakan diri mereka lebih dipercayai. Pentingnya bagi guru, terutamanya bagi memenuhi keperluan nilai diri ataupun keyakinan diri pelajar adalah untuk memotivasikan mereka untuk mencapai kecemerlangan pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Poin kelima adalah keperluan kesedaran diri ataupun self-actualization. Ini juga dikenali sebagai keperluan pencapaian hasrat diri. Di sini, guru hanyalah sebagai pembimbing yang akan membantu pelajar merealisasikan potensi sebenar yang ada pada diri mereka. Ini dikuatkan dengan pendidikan abad ke-21 yang menginginkan pelajar untuk lebih kritikal, analisis dan juga reflektif dalam pembelajaran mereka yang akan kemudiannya membantu pelajar itu untuk mengembangkan potensi sebenar yang ada pada diri mereka. Guru juga akan membantu pelajar dalam cara mereka mengumpul maklumat serta cara menyusun maklumat yang kemudiannya akan mendorong mereka untuk lebih berpemikiran yang inovatif. Contohnya adalah pembelajaran inquiry yang meminta pelajar untuk mengkaji serta menyelidiki sendiri topik pengajian dan juga boleh membantu mereka untuk membina potensi peribadi yang ada pada diri mereka. Contoh yang lain yang boleh kita lihat adalah dengan pemberian tugasan atau projek yang meminta pelajar melakukan penyelidikan secara kendiri yang kemudiannya akan membantu mereka memahami dengan lebih mendalam topik yang dibincangkan oleh guru dan juga mereka yang kemudiannya boleh disusun untuk dibentangkan hasil penemuan mereka kepada guru dan juga rakan sebaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Wari Abdul Ruslan. Saya akan menjelaskan implikasi dan cadangan. Untuk implikasi, dia akan mampu merangsang murid untuk menghargai nilai pendidikan sebagai satu cara meningkatkan taraf hidup. Teori ini dapat menyebabkan kanak-kanak dapat mengakui punca kegagalan sebagai kekurangan usaha, bukannya kurang kemampuan. Dengan memodelkan maklumat tentang strategi, latihan, maklum balas dicadangkan untuk membantu murid agar menumpukan perhatian pada tugasan. Implikasi ini juga dapat menyebabkan murid mengenal pasti punca kegagalan atau menganalisis masalah untuk mencari tindakan penambahbaikan. Yang seterusnya adalah cadangan. Cadangan yang pertama adalah guru perlulah merancang aktiviti pengajaran mengikut kebolehan murid. Dan yang kedua, pembelajaran tidak lagi tertumpu kepada cara pembelajaran yang bersifat tradisional. Sebaliknya, kebolehan teknologi perlu dimanfaatkan sebaiknya agar selari dengan minat pelajar. Yang ketiga, guru-guru juga perlu membuat rancangan mengajar dan alat-alat bantuan pengajaran berkaitan yang akan digunakan. Yang terakhir, memberikan motivasi dan penugahan yang sesuai sama ada positif ataupun negatif. Itu saja. Terima kasih. Sebagai rumusan terhadap implikasi pemahaman konsep hierarki Maslow dalam amalan bilik darjah, apabila seseorang itu berjaya mencapai satu peringkat keperluan, ia akan menimbulkan satu perasaan untuk memenuhi kepuasan kepada peringkat yang seterusnya. Justru seorang guru ini dia berperanan dalam menentukan modus operandi yang praktikal sejajar dengan keupayaan diri setiap murid demi memenuhi kehendak mereka. Oleh yang demikian, tahap kepuasan belajar dalam keperluan motivasi mampu dicapai sekaligus dapat memupuk minat murid ke arah meluaskan potensi diri. Sampai di sini sahaja perbincangan berkenaan dengan tajuk 10. Sekian, terima kasih.